Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam tabaraka wa sallama tasliman kasiran kasira amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihah wa qala innani minal muslimin. Tuan-tuan, bapa-bapa sekalian, satu orang dia macam lembu, dia kan tak jadi malaikatnya walaupun duduk bertahun-tahun kat Mekah. Kalau orang tu lembu lah, perangai dia lembu, kita hantar dia kat Mekah. Daripada jadi lembu dekat Gombak, jadi lembu dekat Mekah. Kita tengok dia 10 tahun lagi, dia jadi apa? Lembu juga. Jadi satu orang yang buat diri bodoh, dia tak tukar jadi pandai. Kalau iman dia tak tambah kuat, dia sama bodoh juga. Di mana pun kita tahu bodoh tu apa? Bodoh sebenar orang yang sangat bodoh, orang tahu yang benar tapi tak mau buat. Dia tahu yang benar. Macam Rabbi, the scholars of the Jews. Dia tu tahu yang benar tapi tak. Dia bodoh. Bodoh ni makna fools. Orang semua tak suka dipanggil bodoh. Jadi orang yang tak tahu baca menulis bukan bodoh. Nabi kita tak tahu baca, tak tahu menulis, kita panggil dia bodoh. Orang bodoh ni orang tahu yang benar tak buat, tak mau ikut. Macam Rashidi, macam Yazid dan ramai orang lah. Dia tahu yang benar, dia tak mau ikut. Sebab akibat daripada tak mau ikut, dia masuk neraka. Dia suka masuk neraka. Macam pendeta Yahudi. Nabi, Allah telah bagi tahu Nabi ni dalam Taurat. Semua. Dan semua sifat-sifat Nabi itu ada dalam Taurat. Diterangkan dengan jelas. Dan Allah bagi tahu pendeta Yahudi ni tahu Nabi, lebih tahu daripada anak dia, tapi dia tak nak ikut. Jadi dia tahu yang benar, dan dia usaha pula supaya jangan orang Islam ni tahu yang tentang Nabi ni ada disebut dalam Taurat. Dia tak mau. Jadi dia bagi tahu kepada orang Yahudi yang berpura-pura jadi Islam tu, kau jangan sekali involve ataupun terjebak dalam argument dengan orang Islam. Sebab kau akan kalah. Dan bila kau kalah, kau akan hilang. Dan pendeta tu tahu bahawa dia akan hilang rasa hormat lah pada agama dia. Akibat dari itu, dia akan mungkin masuk Islam lah. Jadi jangan sekali kau bagi tahu dia bahawa Nabi Muhammad yang ada disebut dalam Taurat. Jangan sekali. Kalau dia orang tahu, dia akan kalahkan kamu. Dia akan usaha nak yakinkan kamu bahawa Nabi itu Nabi yang benar, dan kamu mungkin masuk Islam. Dia tak mau. Pendeta Yahudi tak mau. Yahudi lain. Dia pun tak bagi tahu Yahudi yang Nabi Muhammad ada dalam Taurat tu.
Yang tahu bahasa tu dia orang. Macam sekarang ulama-ulama kita tahu bahasa Arab. Dia tak mau bagi tahu bahawa kerja dakwah ni fardu. Ayat-ayat tu dia tak bagi tahu. Kalau dia orang tahu, orang Islam akan kemuliaan mereka tu di mata orang Islam awam akan turun. Mereka takkan dengar cakap dia orang lagi. Apabila mereka tahu orang yang dikatakan ulama ni menipu dia. Jadi bila dia orang baca saya punya tafsir, bukan ulama, dalam Quran tu, dia beritahu bahawa orang semua tahu sekarang. Sangat membahaya. Selama ni dah disimpan tight, tak ada siapa tahu, melainkan dia orang. Begitulah ulama pendeta Yahudi. Dia tak mau dia punya kemuliaan di pandangan orang Yahudi biasa turun. Jadi dia berusaha supaya jangan kamu cuba nak bertengkar. Nanti kamu kalah. Jangan bagi tahu dia orang cerita Nabi ni ada dalam Taurat. Kalau dia orang tahu habis. Jangan kamu bertengkar. Jadi pendeta Yahudi ni cuba menutup yang kebenaran. Dia orang tak suka yang benar. Kerana apa? Bila orang Islam, orang Yahudi yang biasa tahu yang benar, dia akan mungkin tinggalkan agama Yahudi lah dan masuk Islam. Jadi mereka ni, pendeta ni semua ni, dia punya livelihood, kehidupan dia yang bergantung pada sumbangan orang awam. Kalau dah kurang pengikut, siapa nak menyumbang duit kat dia orang? Jadi dia orang mau banyak pengikut. Dia orang tak mau pengikut dia orang hilang masuk Islam. Sebab itu dia orang berusaha keras untuk menyimpan rahsia benda yang benar. Banyak Yahudi sekarang tak tahu. Cuba dia baca tafsir Quran saya. Maka keburukan pendeta tu terserlah. Dia orang tak mau ikut dah masuk Islam. Maka pendeta pun tak ada pilihan lah. Last masuk Islam juga. Jadi tuan yang mulia, manusia ni sama, pendeta Yahudi ke, pendeta Kristian ke, pendeta Islam. Sebenarnya semua agama Islam tu. Yahudi, Islam, semua Islam, tapi deviated, yang sesat. Bila kita jadi yang sesat, kita jadi pendeta yang suka merahsiakan kebenaran. Begitu juga macam pandit ni kan, pendeta agama Hindu. Ada disebut cerita Nabi dekat Hindu punya buku. Dalam buku Sita dia. Apa tak tahu buku dia? Veda. Tarik apa tu doktor tak apa? Zakir selalu keluarkan. Lepas tu dia kata pandit kamu tu dia tak mau bagi tahu yang benar sebab dia akan rugi. Kamu rugi apa? Dia orang rugilah, dia orang tak cakap yang benar. Sebab kalau dia ikut yang benar, dia tak ikut mereka lagi, ikut Islam. Mereka hilanglah pengikut. Semua orang-orang dikatakan ulama agama dia, mereka semua tak suka yang benar. Kerana mereka ni dah jadi ulama cinta dunia. Ulama Yahudi cinta dunia, ulama Kristian cinta dunia, ulama orang yang agama Islam ni pun cinta dunia. Semua dah rosak. Jadi tuan-tuan bapa sekalian, sebab itulah mereka ni orang bodoh sebenarnya. Mereka ni nama ulama tapi dia orang tahu yang benar tapi tak mengikut. Macam Yazid lah, bodoh. Orang bodoh ni definition dia tahu yang benar tak nak ikut. Tapi orang panggil dia orang ulama, bukan ulama dia. Kalau dia menutup yang benar ni daripada awam, dia orang cuba, dan kerana mereka tak mengikut, mereka sebenarnya bukan pandai, bukan orang berilmu, mereka itu semuanya orang bodoh. Tahu pendek. Kerana itulah kamu semua orang awam semua tertipu. Tak ada siapa cakap benar selama ni.
Tapi bila tafsir saya keluar dan dibaca Quran tu, baru dia tahu, oh ini dia. Yahudi biasa pun, oh. Mula dia masuk Islam. Marahlah semua ulama-ulama kat saya. Saya lah yang jadi sebab dia orang lari. Dulu siapa ada tulis tafsir macam saya tulis ni? Dengan izin Allah, tak ada. Cuba baca tafsir saya di surah Baqarah tentang pendeta Yahudi. Kalau fikir betul-betul. Samad ada baca? Ada ingat? Maknanya Samad tak baca betul-betul. Sebab itu dia tak faham apa saya sebut. Jadi tuan-tuan bapa sekalian, orang yang bodoh ialah orang macam Hanzalah. Tahu yang benar tak mau ikut. Orang yang tahu yang benar tak mau ikut, namanya orang bodoh. Yazid orang bodoh. Paling bodoh di dunia. Hari inilah. Saya suruh dia ceraikan bini dia. Dan saya bagi tahu kalau kamu cerai bini ni, dengan izin Allah, kalimah la ilaha illallah akan masuk dalam hati kamu. Sebab cinta bini telah keluar. Dan kamu akan jadi orang baik, orang beriman, beramal soleh. Dia tak nak. Dia tak mau ceraikan bini dia. Dia tahu yang benar. Dia cuba tak nak buat. Namanya itulah orang yang bodoh. Jadi orang bodoh bukan orang tak tahu membaca menulis. Jadi Nabi Muhammad SAW tu Allah jadi dia ummi, bukan nak jadikan dia bodoh. Nak bagi tahu semua manusia bahawa Quran yang aku turun kat dia tu aku punya perkataan, bukan Muhammad. Muhammad tahu baca pun tidak. Itu perkara paling besar Allah nak bagi tahu. Tak ada benda lain. Kerana itu Allah tak bagi dia baca, tak tahu baca menulis. Tapi Allah bagi dia bijak, bukan bodoh. Kan? Siapa paling bijak di dunia? Waktu zaman dia. Dia lah. Ada. Jadi dia tak tahu baca, tak tahu menulis. Jadi orang bodoh bukan tak tahu baca, tak tahu menulis. Orang bodoh, orang tahu yang benar, tak mau buat. Macam sekarang kita tahu kerja Nabi ni benar. Kena buat kerja dakwah. Kena buat gas. Kena pergi jumpa orang. Kita tahu. Tapi kita tak buat. Kita dengar. Namanya kita ni orang bodoh. Tahu yang benar, tak mau buat. Tak tahu sains, itu bukan orang bodoh. Ada orang tak tahu sains tapi dia tahu lain. Mana ada orang tahu semua? Kalau makna orang pandai ada banyak tahu. Tak ada orang tahu semua. Tahu semua hanya Allah je. Tapi sebenarnya definisi orang bodoh, tahu yang benar tapi tak mau ikut. Maka orang bodoh ni tempatnya bukan syurga, mesti neraka. Mana boleh orang bodoh masuk syurga kan? Allah takkan masukkan orang bodoh ni ke dalam syurga. Macam Sufyan, Gombak, orang bodoh. Dia tahu yang benar tapi dia tak mau ikut. Beria-ia tak mau ikut. Melawan saya. Apa saya suruh, dia tak nak buat. Saya bagi tahu dia tahajud kau Sufyan. Dari dulu berpuluh tahun lah saya bagi tahu. Tak ada dia nak bangun tahajud. Sekali ni saya bagi tahu dia, kalau kau tak tahajud, kau kena bagi RM50. Terus-terus dia boleh tahajud. Saya tanya pula, kau tahajud? Tahajud. Lepas tu tadi saya tanya RM50 Sufyan. Tak ada, tahajud. Jadi dia hanya buat yang benar, iaitu sembahyang tahajud. Sembahyang tahajud bukan Sufyan tak tahu, itu perintah Allah yang betul, yang bagus kan. Bukan dia tak tahu, dia tahu. Tapi dia tak nak buat dulu, bodoh. Dan dia sekarang jadi lagi bodoh sebab sembahyang tahajud, sebab tak nak bagi RM50.
saja aku sembahyang tahajud ni supaya aku tak bagi RM50 pada Amir Sab. Actually that is the niat. Walaupun dia tak lapaskannya. Walaupun dia sembahyang tahajud ni kerana Allah, tapi sebenarnya bukan. Supaya jangan nanti dia kena bagi duit RM50. Jadi nilai tahajud tu pada dia tak ada. Nilai RM50 tu lebih besar daripada nilai Allah dan tahajud. Perintah Allah. Itu namanya Sufyan ni orang dunia. Orang dunia apa? Ada dunia dalam hati. Percaya ada dunia berjaya. Percaya kaya berjaya. Macam Rashidi juga. Jadi orang dunia ni maknanya cinta dunia lebih pada Allah lah. Ataupun cinta dunia aja, Allah langsung tak ada cinta. Dunia aja. Orang Allah ni cinta Allah saja, lain tak ada. Itu nama orang Allah. Kalau cinta Allah lebih daripada dunia, belum lagi. Namanya Ahlullah. Orang yang Allah saja ada, cinta lain tak ada. Macam Yazid ni, cinta bini lebih pada Allah, itu dah bukan apa lagi, dah dimurkai lah. Sebab telah mempersekutukan Allah. Jadi bila satu orang semayang, dia mempersekutukan Allah, mana semayang dia diterima? Kalau dia puasa, dia mempersekutukan Allah, mana dia diterima? Kalau dia masak, buat baik, suap anak yatim, letak tu semua, semua Allah tak terima. Sebab dia mempersekutukan Allah. Orang-orang kafir tu, dia orang mempersekutukan Allah, mana ada amalan dia diterima? Dia orang tu memang dah masuk neraka lah. Ada faham? Jadi jangan kita kata kita dah mengucap, kita dah beriman. Allah bagi tahu jangan kata kamu beriman sebab kalimah tu belum masuk dalam hati kamu. Maksudnya dalam hati kamu kata apa yang aku mau, kata Allah. Kalau masuk aja belum boleh lagi. Jadi Yazid, cubalah fikir sampai bila saya nak bertuhankan bini. Jadi perintah untuk ceraikan bini dia tak boleh terima, dia tak boleh buat. 10 tahun dia pun tak nak lama. Sekarang dibagi perintah kedua untuk menurunkan cinta bini tu dengan kahwin dua. Diberi masa 10 tahun juga lagi. Nak sampai 10 tahun baru nak amal ke? Kan? Jadi tak tahu dia boleh amal tak. Kalau dia sangat-sangat cinta bini dia takkan amal ke? Faham tak? Sebab apa dia tak nak melukakan bini dia? Bini kata tak boleh, dia pun tak buat. Lepas 10 tahun pun tak buat. Jadilah Yazid ni orang yang musyrik. Nampak baik, tapi hati syirik. Atau kalau dia kahwin kedua nanti, bini punya pertama cinta kurang, tapi yang kedua pula take place. Dia kalau kahwin kedua nanti, dia tak boleh lagi cinta bini kedua tu macam dia cinta bini pertama. Dan cinta bini pertama turun. Baru dia tak cinta bini dia lebih daripada Allah. Baru dia mula beransur mau menjadi orang beriman beramal saleh. Orang beriman saleh tak boleh cinta makhluk lebih daripada Allah, tak boleh. Cinta Allah lebih daripada makhluk. Itu boleh jadi orang beriman. Kalau nak jadi kekasih Allah, cinta makhluk langsung tak ada. Itu tinggi. Yang sekarang nak dikendaki, nak jadi orang beriman beramal saleh je. Sufyan tak jadi beriman saleh lagi. Duit lebih berharga daripada Allah. Sufyan, kerja yang berkait dengan duit lebih dia cintai daripada Allah. Jadi kalau nak suruh keluar 4 bulan kerana perintah Allah untuk ajak orang kepada Allah ni, kalau jalan-jalan 4 bulan itu lain. Atau pergi 4 bulan cari duit.
Tapi maksud saya 4 bulan untuk buat kerja dakwah. Pergi gas banyak, ajak orang bukan Islam, ajak orang bukan Islam cak kelima, ajak orang Islam untuk buat kerja dakwah. Yang itu punya. Dia tak nak, Sufyan. Baru ni saya suruh dia dengan Effendi keluar 4 bulan. Dia tak nak. Join dengan Yazid. Dia diam je berdua ni. Kenapa berdiam? Dia tak maulah tinggalkan kerja dia 4 bulan tu. Mana nak dapat duit, dia kata. Kerja bagi duit. Allah suruh kita buat keluar, tinggalkan kerja, tinggal belanjakan duit supaya datang dalam hati kita. Bukan kerja bagi duit, Allah bagi duit. Bukan kerja menyempurnakan keperluan kita, Allah penuhkan keperluan. Dia tak nak. Jadi sampai ke hari ni lah Sufyan dan Pendi ni yakin kerja bagi duit, kerja memelihara. Jadi bila kita percaya kerja bagi duit, kerja memelihara, mana nak jadi orang beriman beramal soleh? Jadi bapa-bapa tuan yang mulia, kita tak tahu kenapa Allah bagi perintah ni. Kita bukan pandai, kita makhluk, jadi ikut ajalah. Jangan banyak alasan dan cuba nak menyukakan diri kita. Kenapa saya tak nak taat? Oh, kalau saya taat nanti saya tak ada kerja tak ada duit, mana nak makan. Dah kata kita bagi reasoning yang mana betul, kita tak payah keluar jalan Allah. Sebab kita dapat jawapan dia, kalau keluar duit tak ada, kalau duit tak ada makan tak ada, keperluan saya tak ada, saya jadi susah. Dan kita pun ikut kepercayaan tu dan tak keluar. Jadi jangan macam tu. Kita tak boleh faham kenapa Allah suruh kita. Yang kita faham, Allah Maha Tuhan saya, Dia Maha tahu. Dia Maha tahu, Dia Maha memelihara. Bukan kerja saya memelihara, bukan duit saya memelihara, saya ikut aja. Bukan macam Pendi, bukan macam Manzala pakai duit bapa. Apa ada susahnya dia keluar 4 bulan baru ni. 2 kali dah dia keluar 4 bulan. Satu kat Bangladesh, satu kat Pakistan. Semua pakai duit bapa dia. Memanglah nampak dia keluar. Tapi mana cinta dunia nak keluar daripada hati dia? Jadi tak ada apa keluar tu. Azri pergi 4 bulan pakai duit bini dia. Mana nak keluar cinta dunia tu? Rashidi pakai duit orang, berhutang katanya. Sampailah ni dia tak boleh bayar. Sama macam ambil duit orang lah kan. Jadi tak ada keluar cinta dunia tu. Nampak keluar 3 kali 4 bulan. Jadi Allah suruh kita belanja bukan duit orang, belanja duit kita. Dan bagi masa kita. Kalau bagi masa je duit orang tak boleh. Atau kita kata saya suruh kamu keluar pakai duit saya, nanti saya dapat pahala. Mana dapat pahala, dia pun keluar tak betul. Kita dapat pahala ni bila orang keluar tu betul. Dia pun keluar tak betul. Dapat pahala? Tak dapat pahala. Rugi masa je dengan duit. Bagi kat dia. Supaya keluar. Konon saya tak ada masa, sebagi engkau duit. Saya dapat juga pahala. Mana dapat pahala? Allah Subhanahu Taala bagi tahu kamu keluar jalan Allah dengan harta dan diri kamu. Bi amwalikum wa anfusikum. Jelas perkataan Allah tu. Nakkah aku beritahu kamu satu perniagaan yang menyelamat kamu daripada api neraka, azab yang pedih. Beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul. Atiullah wa atiur Rasul. Amin. Beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasul dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan diri kamu. Yazid tak nak korban harta dia. Dia kata dia tak ada. Satu hari tu dia nak pinjam bank pula duit. Mana Allah nak benarkan pakai duit bank pula keluar. Kan? Bodoh punya orang. Langsung dia tak jadi pergi Pakistan.
Jadi tuan-tuan bapa sekalian, Allah suruh kita korban harta diri kita. Barulah cinta pada benda tu hilang. Macam Sufian sekarang semangat tahajud supaya jangan habis RM50. Pada dia RM50 tu berharga dari tahajud. Adakah betul? Adakah betul tu Sufian? Dia memang cakap tak betul, tapi dia buat. Kenapa dulu dia tak semangat tahajud? Sekarang bila saya dah cakap kena bayar RM50, dia tak mau. Dia tahajud sekarang. Bila dia datang tadi dengan gembira je, RM50 Sufian, tahajud dia. Sorry. Jadi dia akan pastikan RM50 tu takkan keluar. Dengan dia menjaga semangat tahajud dia. Untuk memelihara RM50 tu hilang. Itu maknanya apa tu? Tanda apa tu? Cinta dunia. Yang buat main. Fendi. Kan? Jadi cinta dunia tu bila ada, boleh tak cinta Allah masuk? Boleh tak Fendi? Tak boleh. Bila cinta dunia ada, kalimah tu tak boleh masuk. Sebab itu Allah suruh kita korban. Yazid tak mau. Baru ni dia keluar 6 bulan keluar kat sini, apa belanja dia korban. Dia tak ada duit, korban duduk aja. Mana cinta dunia tu hilang? Cinta duit tu hilang, ada tu hilang. Tak hilang lah. Konon bijak nak keluar lokal dekat sini je. Saya suruh dia pergi Indonesia, dia dah mula risau lah. Nak kena pakai duit. Dia tak nak korban. Bila kita tak nak korban untuk Allah, untuk sukakan Allah, kan? Bagaimana cinta dunia berkuat? Sekarang dalam hati Yazid, cinta bini ada, cinta dunia ada. Mana masa Allah masuk? Tempat mana? Ruang tak ada. Penuh je. Satu cinta bini, lagi cinta kerja, cinta duit. Kan? Bodoh punya budak. Si Jawa ni. Bodoh ni maknanya tahu lebih pada Allah lah. Bodoh punya orang. Konon pandai, Allah tak pandai. Saya kerana itu tak mau taat perintah Allah ni. Allah bodoh, saya pandai. Adakah betul? Macam Samad, tak mau. Dia kata dia pandai. Dia nak buat apa-apa, dia tak tanya saya lagi tentang Quran tu. Sedangkan saya boleh tanya Allah. Dia buat sendiri. Mana dia faham, dia pandai. Betul ke dia pandai daripada Allah? Dia sebenarnya bodoh. Orang yang ingat dia pandai daripada Allah ni memang bodohnya. Doesn't make sense. Apa pun dia tak tahu, yang dia tahu pun Allah bagi tahu. Mana boleh kata dia pandai pada Allah? Jadi orang yang tak mau taat perintah Allah ni orang yang rasa dia pandai. Yang tak menasabah daripada Allah. Mana dia ni bijak, tak mau ikut perintah Allah. Sebab saya lebih tahu lagi apa saya nak. Aduh. Sebab itu tak mau taat. Mereka yang tak mau taat perintah Allah ni, mereka yang rasa mereka pandai. Apa Allah buat? Allah buat dia orang paling bodoh daripada semua orang-orang bodoh. Kerana menganggap Allah bodoh. Sebab itu orang yang tahu yang benar, tak mau ikut, Allah buat dia bodoh. Bodoh sebodoh-bodohnya. Kenapa dia tak mau taat? Sebab dia ingat Allah bodoh. Dia pandai. Macam Yazid ni. Saya tak mau cerai bini, Allah bodoh. Saya pandai. Apa Allah buat? Allah bodohkan dia. Dan dapat label terbodoh di dunia. Semua orang tahu ni. Saya bagi tahu. Siapa paling bodoh di dunia hari ini? Yazid. Hari ini lah. Tapi saya dah tanya dia, Adam lagi hingga hari kiamat. Yang paling bodoh Yazid. Kalau Yazid tidak percaya ni dan tidak berusaha untuk menjadikan dia beriman pada salih, selamanya lah bodoh tu akan bersama dia dan tentu sekali dia tidak boleh masuk syurga.
Tuan-tuan yang mulia, saya tak mau cakap yang baik bila saya tahu yang benar. Saya tak mau cakap Yazid ni pandai. Berdosa saya. Saya cuba menutup benda yang benar. Dia bodoh, saya cakap dia pandai. Tentu sekali saya berdosa. Allah SWT bagi tahu saya, dia ni bodoh. Saya tak bagi tahu dia pandai. Bagus kan? Saya tentu sekali bersubhat dengan dia. Saya tak mau. Yang benar, saya cakap yang benar. Yang tak benar, saya cakap tak benar. Untuk apa saya cakap yang tak benar-benar, yang benar tak benar? Apa untung saya? Selain daripada dapat sikit dunia. Yazid suka saya, untuk apa saya nak buat dia suka saya? Buat apa saya nak buat dia suka saya? Alah, tak ada faedah. Yang faedah nak buat Allah suka je, lain tak ada. Nak buat seluruh dunia ni suka kita, tak ada faedah. Katalah kita admire banyak orang kat dunia ni, apa faedah? Bau syurga pun dia tak boleh bagi. Seluruh dunia suka kita. Hari ni semua orang gembira. Banyak orang suka, banyak like lah. Dalam Facebook ni banyak followers lah. Macam Rashidi cuba nak buat. Jadi memang dia, Rashidi ni memang dia tak boleh ada banyak follower. Apa yang dia ada? Kan? Tapi orang yang ada kemampuan, macam nyanyi, suara bagus, muka lawa campur suara sedap, macam Siti Nurhaliza. Kan? Ada penyanyi suara sedap, muka tak lawa. Tak lawa sangat lah, minta maaf lah. Sebab itu Sharifah ini bergaduh dengan Siti Nurhaliza. Dia muka kurang sikit, muka dia, suara dia bagus. Siti Nurhaliza muka cantik, suara dia bagus juga. Mana orang lagi suka? Cantik dan suara bagus, Siti Nurhaliza. Tentulah yang dulu-dulu punya otai yang dulu jealous. Jealous lah kat Siti Nurhaliza banyak orang. Ya. Jadi macam-macam lah berlaku sekarang. Hasbah Aini pun dah meninggal. Suara Hasbah Aini sedap tu. Tapi kerana muka tu kurang lawa. Tak tahulah, setengah orang mungkin ingat dia lawa. Jadi dia kurang popular lah dari Siti Nurhaliza. Ini tak ada, belum lagi macam Azlina Aziz tu. Muka tak berapa lawa, muka Normadia dengan Aziz Jaafar. Lawan dengan Siti Nurhaliza dia tak boleh lawan. Jadi sebenarnya bila orang suka banyak Siti Nurhaliza, apa untung Siti Nurhaliza tu? Duit dah masuk. Tak ada untung di akhirat langsung. Tak ada Siti Nurhaliza masuk dalam syurga. Sebab itu banyak orang yang suka dia. Dan Sharifah ini masuk neraka sebab kurang sikit. Tak ada. Tak ada orang akan dimasuk dalam syurga sebab dia pemimpin terkenal, digeruni dan digeruni dan apa? Kaya dan digeruni. Kaya dan digeruni. Paling kaya dan paling digeruni. Dia dimasuk dalam syurga. Tak ada. Tak boleh masuk syurga. Bau pun tak boleh. Yang boleh masuk syurga paling tinggi, yang paling disayangi oleh pencipta langit dan bumi, Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja tu. Janganlah berusaha banyak sangat untuk membuat orang like, suka dan mengorbankan cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Buat Allah murka. Tak ada faedahnya, tak ada gunanya, tak ada apa pun faedah. Ribu orang seluruh dunia suka kita pun tak ada faedah. Yang faedah hanya bila Allah suka kita. Kerana yang boleh beri faedah, yang boleh beri bahaya tak ada lain melainkan Allah. Seluruh makhluk ni berkumpul tak boleh bagi faedah pada kita. Seluruh makhluk ni berkumpul tak boleh bagi bahaya. Janganlah kita cuba membuat makhluk suka. Bini kita lebih kita suka dari Allah. Cinta. Mereka semua tak boleh buat apa. Yang boleh buat hanya Allah. Sebab itu maksud hidup kita menjadi kekasih Allah. Bawah sikit beriman dan beramal soleh. Okey.